أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak yang saya kasihi, Datuk Pengerusi, Tuan-Tuan Pegawai, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Qaryah Bukit Cedang, sahabat saya Tuan Jaya Abu, sahabat lama saya Cikgu Mizi, lama tak nampak kan? Hari ini dia dah pacak stand dan saya jadi comel pula. Ini kasih pemimpin-pemimpin masyarakat, para masyaikh, para asatizah, para habaib, seterusnya tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga pada saat ini masih lagi kita hidup, bernafas kita, dapat kita berjumpa dengan tahun baru Hijrah 1445. Jadi di kesempatan ini saya rasa tak terlewatlah kalau saya nak ucap selamat tahun baru Hijrah. Hari ini baru masuk 12 Muharram itu. Jadi saya diarahkan oleh Datuk dan beberapa JK untuk malam ni kita ceramah khas nama. Jadi tak ada kitab mana untuk ikat kitab dah. Jadi ceramahan bersabit dengan Hijrah lah, tahun baru Muharram, 10 Muharram dah berlepas 2 hari yang lalu kan. Jadi walaupun 2 hari, kata Imam Ghazali, yang jauh itu masa lalu, yang dekat itu kematian. Maknanya masa lalu ni walaupun seminit pun takkan boleh diulang, ya. Kita nak ulang balik Maghrib pada 29 hari bulan 7 2023 tak apa, dah sudah tadi naik waktu yang awal tu lah kan. Jadi yang paling berani dalam dunia ni ialah waktu, sebab dia akan tinggalkan sesiapa saja, dia tak peduli. Siapa saja dia akan tinggalkan, dia tak akan tunggu walaupun sesaat. Punya strict waktu ni kan. Batu pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'uhu yaqta'uka. Masa itu seperti pedang, kalau kau tidak memotong dia, pasti dia akan memotong kamu. Maknanya pun dan masa berlalu, saat berganti saat, berganti minit, berganti jam, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, berganti alam. Berganti alam. Hijrah itu sunnatullah. Maknanya alam tu berganti, kita daripada alam, kita memula alam apa dan alam ruh lah, ya? Alam arwah. Arwah tu jamak daripada ruh. Ruh, ruhani, arwahun. Satu ruh, 2 ruh, arwah. Ruh. Ke mana dia meruh? Dia alam arwah lah. Maknanya dah ada ruh dah. Ruh kita, ruh orang tahun 2000 lagi akan datang sebab pun dah siap. Ruh orang marin semua dah ada di alam arwah, dijadikan serentak. Maka dalam Quran sebut, Allah Ta'ala berfirman kepada, alastu bi rabbikum, adakah kamu menyaksikan aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Menjawab roh itu, bahkan kami menyaksikan ya Allah. Dan kata para ulama, yang pertama sekali menjawab roh baginda Nabi SAW. Sebab roh Nabi SAW ni yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pindah masuk dalam perut mak. Bila? 120 hari dalam kandungan. Ya. Orang yang mengandung, orang perempuan, orang lelaki tak ada dah kan. 120 hari. Kata sebagai orang kan, dia akan terasa gum dalam perut. Masuk roh dia amat. Maknanya nak menjadi satu manusia yang akan lahir dan dipertanggungjawabkan. Betul Quran sebut kan, ada yang dijadikan tu
dalam perut habis, ada yang lahir menjadi kanak-kanak, kemudian dewasa, kemudian mati. Itu kejadian manusia. Ya, dalam Quran sebut, dalam surah Sejadah ayat waktu dijadikan pendengaran, mata, semualah dijadikan supaya manusia itu berfikir. Jadi bila dah masuk dalam perut mak tadi 9 bulan lebih, keluar berpindah ke alam dunia yang kita duduk sekarang. Ada pula hukum dia, daripada dia baru lahir sampai umur sekian, free, FOC, free of charge, tak ada apa-apa. Itu yang kata umur qablal baligh, maknanya sebelum dia ditaklif dengan hukum, sebelum dia balik, sebelum dia cukup akal sempurna, maka dia buatlah apa-apa, tak ada masalah. Kemudian dewasa dia, bila dewasa ada pula hukum-hukum dia, apa yang dia kena buat, apa yang dia tak boleh buat. Daripada mana dia nak tahu? Daripada ilmu lah. Mana nak cari ilmu? Payahlah cari mana. Begitulah keadaan. Macam orang sakit, tuan-tuan. Mana nak berubat ni? Sukatilah. Nak pergi klinik boleh, hospital boleh, ni rawatan Islam boleh, hemopati boleh, sensei boleh. Tak nak berubat pun tak apa. Duduk, tunggu mati pun boleh. Tak ada masalah. Ada tak orang marah kita? Tak ada. Duduk, apa kena tu? Sakit. Habis apa metu dia tak nak pergi mana. Dia nak berubat sendiri kata. Berubat dengan air sejuk boleh, tuan. Berubat dengan air sejuk lagi mustajab sekarang daripada makan ubat yang mahal. Ambil air sejuk, baca Fatihah 7 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah air ini penawar, aku baca umul kitab Fatihah 7 kali sebagaimana diajar oleh baginda Nabi. Sembuhkanlah penyakitku. Kalau untuk diri sendiri ataupun orang lain, sembuhkan sahabat aku ni dia minta tawai. Aku yang hafal Fatihah semata, ya kul Allah pun lupa ingat. Tahu betul kan? Baca Fatihah hembusan. Dia hembus itu biar berbunyi sikit pun kawan. Kan? Baca 7 kali, minum selawat. Dia pun minum. Elok. Ada satu orang atuk orang kampung tadi Rombau ni. Dia ni main gasing. Suka main gasing. Gasing besar tu bukan gasing kecil yang budak kenentel dia dah. Gasing besar yang beliau ada baling berpram dekat Istana Raja sampai main aja. Ada padang mungkin. Gelanggang gasing nama. Ada pertandingan tu. Sampai sejam gasing dia pusing. Dia tengoklah ada yang main bangkah. Tengah dia main gasing, datang satu orang meraung-raung. Oh, sakit gigi. Tolonglah tawanan. Orang tengah main gasing, dia lama-lama dia cakap sibuk pula kepala dia tengok orang ni. Pergi ambil air sejuk. Ambil lah seorang sejuk. Dia pun tawan. Dia Fatihah dia baca. Anak minum tu. Minum elok, tuan-tuan. Tori elok. Sejak daripada tori jadi dukun besar. Sampai mati. Dia pun tak sangka, tapi di situlah bermulanya profession dia untuk doa, tuan-tuan ya. Jadi sebelum kita mulakan kita punya sesi pada malam ni, tuan, marilah sama-sama kita baca niat i'tikaf umul kitab selawat 10 kali mentasbih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdihi nastaghfirullah. Insya-Allah tuan ya. Alhamdulillah hari ini Allah Taala izinkan kita untuk
berhimpun beramai-ramai dalam masjid yang indah ini pada waktu yang mulia, yang mana Allah Ta'ala pilih kita di antara ramai-ramai manusia yang ada. Allah Ta'ala beri keizinan untuk kita mengutamakan waktu ini, ya, waktu maghrib. Ya, saya dulu pernah sebut waktu-waktu yang perlu diberi keutamaan: seketika sebelum maghrib, seketika selepas maghrib, seketika sebelum subuh, seketika selepas subuh. Ini ciri-ciri orang yang beriman, kemudian dia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang itu bersyukur pada Allah apabila dia melakukan ibadah. Sebab tu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sombong. Yang lebih dibenci ialah orang miskin yang sombong. Apa maksud tuan? Orang yang berharta, orang yang yang sehat, yang kuat, yang ada kedudukan, dia kalau nak menyombong, dia ada sesuatu. Tapi kalau orang miskin menyombong tu maksud tuan ialah tak nak beribadah. Dahlah miskin, tak ada bondok, mesyuarat tidak, itu tidak, ini tidak, apa pun tidak, tala ya. Semayang pun tak nak. Ini lagi dibenci oleh Allah SWT. Jadi kita makan, kita kan dah berniat, ya Allah, aku makan untuk sehat. Bila sehat, aku nak ibadat. Barulah sehat. Ni makan untuk sehat, lepas tu tak ada apa-apa ujung. Itu yang jadi larau. Dia jadi leko, dia jadi lupa. Kenapa tak baik mengaji? Kenapa malas semayang? Sebab niat dia tak ada. Tentuan daripada semalam berniat ni. So pagi nak pergi masjid. Contoh kan, maghrib. Ada nampak kat depan tanda Ustaz Zul. Mana rupa Zul ni? Lah, dia ni, aku tahu dia ni tak ada datang dah. Tak, bukan. Jangan marah. Ni gurau. Contoh ya, ada kuliah khas. Apalah kuliah ni? Bukan kuliah, ceramah. Ceramah ni dia beza dan dia ada banyak istilah. Dia ada tazkirah. Tazkirah ni pendek masa zaman sekolah. Baca lebih kurang 3 minit, selesai. Kan? Kemudian dia ada kuliah. Kuliah ni pula dia ada, pertama kalau Hindu dia panggil kultum. Kuliah 7 minit. Kuliah tu 7 tu minit. Hindu ni dia dicampur-campur kan. Saya dulu pergi. Ayo kita makan es tebak. Tak apa benda makanan ni. Apa nak? Es tebak. Apa benda es tebak tu? Es, air batu lah. Campur murtabak. Murtabak tu pambalik. Dicampur pambalik dalam ABC tu jadi es tebak. Apa rah tu bang? Bunyi macam tahu, macam kita boleh rabah kan. Jadi maknanya tadi kultum 7 minit. Kalau kuliah biasa macam kita punya kuliah lah. Kemudian dia ada ceramah dan ni yang saya comel bila tu abang ada ceramah khas. Saya bukan penceramah kan. Bila ceramah tu dia lebih sikit pada kuliah. Lepas tu ada forum. Itu lagi tahu 3 jam. Pasal dia ramai. Masuk moderator 4 orang. Moderator sekian nak cakap. Penalis pertama, penalis kedua, penalis sampai kedua leh. Itu dulu kita akan ada forum perdana dalam TV tu kan. Sampai tengah malam. Jadi kita nak ke mana ni? Kita pembelahan tuan ya. Kita burak lah. Pasal tak ada kitab ni boleh burak kan. Kita pasal apa ada orang tanya sentan. Ada orang tanya saya. Ustaz saya nak tanya sikit ni. Ustaz ni peguam. Macam mana boleh jadi penceramah? Alamak sekalian. Sudah. Kacau dah tuan. Kalau ditanya sanad bu, apa nak jawab kan? Jadi saya berkembang macam mana? SN ni sekolah agama teman. Sebab dogil. Sekolah agama ni rupa budak dogil. Sampai sekarang tuan, yang kata tahfiz semua budak begar. Yang kita tak boleh nak handle, isap abib, lari tengah malam menjadi pagar kat selamat. Ambil, pergi masuk pondok. Yang pertama, ustaz kat pondok tu kira dia boleh kawal, dia doa, dia Yang kedua, dia pakai serba putih, senang nak tengok. Dengan sorban-sorban dia menjadi pagar. Tangkap ekor sorban dia tarik tu. Jadi dah tak boleh kawal, masuk ceramah, masuk sekolah agama. Tapi Tuan Jaya kita ni pun sekolah agama kan, dia baik. Dia ada yang baik, ada yang begar. Ya, jangan apa lamsam, tak boleh. Jadi dulu dagil kan, ayah saya masuk sekolah agama. Jadi masuk sekolah agama Ampangan sampai tingkatan 3. Habis Ampangan dapat masuk Gomanceh, kawan.
gemencih ni selalu akan pergi Mesir. Di Mesir ni. Jadi samalah, saya pun tak terkecuali lah nak pergi Mesir lah. Mengapa syair Arab? Kalau belajar balaghah, al-balaghatu an taj'ala li kulli halin wa maqamin ma yunasibuha min al-qawl fi ibarati mutakhirah wa ma'na mukhtar. Hafal tu nak pergi Mesir. Rupa namo kek Luh Mahfuz tak ada kek Mesir. Ni cerita dan tak ada. Memang confirm tak ada. Nak diulang balik umur 7 boleh pergi ke Mesir tak ada. Aku nak pergi berjalan-jalan mungkin lah. Kau ada duit, ada kesempatan, tu pun tengok. Aku tak ada di Luh Mahfuz sampai Mesir. Kalau saya cakap, tuan-tuan tak percaya, saya tak pernah sampai Singapura seumur hidup saya. Wallahi. Tahu kan? Singapura tak pernah sampai. Ayah saya yang sekolah Jahanam tu, selalu pergi mari masa dia muda, jadi driver. Saya tak pernah sampai. Depeklah tengok daripada Tambak Johor, tengok, Singapura. Depek tengok, tapi sampai belum. Ya? Jangan kecam saya lah. Itu hashtag. Jadi tuan-tuan, lepas masuk ke Bencih ni tadi, tak ada nama dekat Mesir, pergi ke UAE, masuk ambil undang-undang. Jumpalah sahabat saya ni, di UAE juga. Kan? Jadi ambil undang-undang. Habis belajar, jadilah peguam. Biasa macam tu lah. Ambil undang-undang, jadi peguam. Ambil doktor, jadi doktor kan. Jadi peguam. Jadi mana datang nak jadi ustaz ni? Tak ada ustaz dah, baru nak start kan. Jadi makin sekolah kamu tahulah sikit bahasa Arab tu sikit, tahulah nahwu setakat huruf jar min ila an ala fi ruba wa kalam tu tahulah sikit. Nak cangkang kawan yang pergi Mesir cakap Arab tu tak ada lah dah kan. Tapi bila selalu buat jemaah kan boleh lah. Itu untuk improve. Sina cakap hayatul lughah bitakallum, hidupnya bahasa dengan cakap. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau nak berbahasa kono bercakap. Ada kawan saya dulu kamus Marbawi tu nak dia hafal. Tapi dia tak bercakap orang. Dia punya vocab banyak tapi dia tak dapat nak bercakap. Yang kita budak pegang ni kita lentung ya. Jadi bila pergi Mekah tu bercakaplah dengan Arab tu. Tapi Arab di Mekah tu tak adalah fushah. Fushah ni yang standard dalam Quran tu. Kita cakap ami nama dia. Hamad, kaifa hal? Qudam syuai, itu Arab Bangla mah qudam syuai. Depan sikit. Kau nak belajar? Awak kita nak berurusan dengan stand syuai dengan tunggu kejap. Kalau bahasa fushah lain lah. Jadi itulah lebih kurang sedikit tuan-tuan ya. Mungkin tuan-tuan pun tertanya macam mana apa semua dan sebagainya, itulah dah lebih kurang Jadi mengaji adalah sikit kan. Dulu masa belajar pun ada Datuk Hashim Yahya, adalah beberapa orang ulama di Malaysia ni. Jadi kita ni tuan nak menyampaikan tu, Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Sebenarnya siapa pun boleh duduk kat sini. Tapi kalau semua nak duduk, siapa nak duduk bawah kan? Bagilah saya duduk ya. Tuan-tuan duduk bawah. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita masuk ke tahun baru, kita ni telah menuju kematian. Maknanya kata Sina Ali, yang hampir itu kiamat, yang lebih hampir itu kematian. Maknanya kurang umur kita setahun, kurang sampailah masa yang dinanti-nantikan. Oleh siapa? Oleh orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Dia merindui kematian. Dia bukan minta mati, merindui kematian. Jadi tuan-tuan, maknanya tadi dia seboleh-boleh dalam hidup ni dia melakukan semua yang dia mampu lakukan. Perkara yang baik. Daripada berdiri, duduk, baring, lalap, diam dia, bercakap dia, seboleh-boleh dia nak buat yang baik kerana faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebaikan walau sebesar zarah, pasti Allah Taala melihat. Dan barang siapa yang buat keburukan walau sebesar zarah, pasti Allah Taala melihat. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Kalau zahir dia elok, batin dia tak elok pun tak jadi. Sebab apa? Nabi sebut
Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh badan seorang itu ada segumpal darah atau seketul daging. Kalau baik ianya, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rosak ianya, rosaklah seluruh anggota badan itu. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Itu perbendaharaan tuan. Sebab itu dalam hadis Jibril, bila ditanya tentang iman, ilmu tauhid, kemudian ilmu syara', ilmu fiqh, yang ketiga rukun agama tentang al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi disoal, Nabi jawab, kau beribadah kepada Allah seperti kau nampak Ta'ala. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak boleh begitu, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kamu. Buat tuan-tuan ibu ayah yang datang ke masjid hari ini, orang yang cerdik, yang Allah Ta'ala beri kecerdikan. Dulu saya dah sebut, orang yang tidur dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Dan ini ciri ahli syurga. Sebab dia mendapat ketenangan bila berzikir, disebut Allah dan Rasul, duduk dalam rumah Allah, dia tenang, adanya sakinah. Bila tenang, dia terlampau tenang. Dia pun lelap. Malaikat tulis untuk dia. Kalau kita pergi kursus, lelap orang akan viral kan. Kalau kita duduk atas ponteh pula tuan, lagi teruk. Saya dah kono tuan dalam satu majlis. Duduk atas pentas. Sebelah saya syekh kami lah, Ahlul Bait dari Madinah. Di satu zawiyah. Sahabat saya punya juga. Sahabat sama belajar dulu, dia ada zawiyah dia besar. Jadi tengah majlis saya terlelap. Tiba-tiba saya terjaga, saya tengok semua orang bangun. Semua orang bangun, saya pun bangun, saya tengok syekh mendepurkan tangan lah. Saya pun tarik peluk syekh. Padahal syekh nak peluk orang sana. Bahaya tak bahaya kerja tuan. Tapi that syekh ni nama dia pun syekh. Dia tak ada nak malu kita, dia peluk saya. Agaklah mati kau ni memang tak boleh pakai. Orang nak peluk orang lain, kau pergi peluk aku apa. Saya tak nampak orang yang datang di sebelah kanan. Saya bangun, saya tengoklah syekh kita dulu. Dia pun buka tangan. Saya pun buka tangan tapi peluk. Apalah hal ni tuan. Rupa syekh lain datang yang nak dipeluk. Tapi tak apalah. Kan? Jadi maknanya jadi orang yang duduk dalam majlis ilmu sekalipun kalau lelap, pahala dia berjalan. Orang yang masa sehat beribadah, kalau dia sakit, apa jadi pada dia? Dia akan mendapat pahala bagi apa yang sering dilakukannya ketika sehat. Ini kita nak ambil kira tuan-tuan. Ketika kaki kita boleh jalan, tangan kita boleh bergerak, pemikiran kita sehat ni, kita buatlah, kok rajin mengajilah. 3 minggu sampai mengaji, lepas tu dah tak boleh lagi. Allah Ta'ala perintah malaikat, tulis baginya sebagaimana yang dia lakukan ketika sehat. Dan orang ini tuan-tuan, kalau dia sakit, tuan-tuan tengoklah, dia sakit sekejap ya. Kenapa? Kerana orang yang melazim melakukan ibadah ni tuan, malaikat akan bersama dia. Macam kita ni majlis malaikat ni tuan. Ya, kalau nak duduk dalam majlis malaikat, majlis zikir, majlis ilmu, dalam masjid, majlis selawat, ini malaikat akan turun. Malaikat akan memayungi, kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya tanda redha, berlapis-lapis sampai ke atas. Jadi mana dia kenal? Datuk pengerusi, yang susah. Orang masjid ni, lepas tu jangan mau rajuk jadi AJK ni. Ya, walaupun ujian ni besar. Dia sampai merajuk. Sebab apa? Tempat tu bagus, masjid. Kan? Sebab tu orang berabut nak jadi. Niat orang tu berabut, dia nak duduk masjid. Tapi bila tak pek, jangan datang masjid. Datang jugalah. Ya? Tak, saya mengingat untuk diri sendiri ni. Sebab saya tak ada jawatan, tuan-tuan. Saya masjid surau tak ada jawatan. Tiba-tiba jadi penasihat. Saya pun tak tahu. Tanya Cikgu Mizi lah. Dia jemput tuan penasihat. Bila masuk saya penasihat. Di tempat saya di Senayan. Dulu masa qadi dulu, kawan-kawan. Kau jadilah pengurusi. Tak boleh. Sibuk kan. Nanti kang tak dapat berjalan kat mana, salah. Habis apa? Kita pun rekomen lah. Jadi kita rekomen orang. Yang kena rekomen juga apa? Kalau kau rekomen aku, kau atas lagi, kau penasihat. Dia mentang-mentang dia pengurusi. Tapi tak ada lah gambar cartak nasi, tak ada. Jadi baik kat surau, baik kat masjid, tiba-tiba jadi penasihat. Jadi saya cakap,
Penasihat ni dia upor request lah. Bila kau tanya, kita nasihat apa yang kita tahu kan. Baik. Jadi makna tuan, kita buatlah segala yang terbaik yang mampu kita lakukan. Sebenarnya saya pun tak tahu nak mula ke mana tuan. Hijrah dah ada ustaz cerita mahal hijrah. Kan? Jadi kita nak cerita Muharram 10 dah lepas. Tapi kita rewind sikit ke belakang ni. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita ni Allah SWT ni maha pemurah. Allah SWT kasih kepada umat Nabi SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Korang ni, umat Nabi ni sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Daripada umat-umat yang terdahulu, yang turun hidangan daripada langit depan mata, kita lebih mulia daripada mereka. Kenapa? Sebab kita adalah umat Nabi SAW. Dan Nabi itu yang terpaling mulia di antara makhluk Allah SWT di alam ini. Umur kita tak panjang tuan. Nabi juga amar umati baina sitin ila sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Itu ya. Ada yang 180 dalam. Ada orang minta umur panjang. Apa tu? 200. La ilaha illallah. Apa rupa umur 200 tahun ni menjalar macam bulan. Gigi tak ada pun, tak ada. Tak boleh, itu panjang mana tu, kita pun tak sanggup. Sebab tu sebagian ulama' cakap, iblis tu pun mungkin menyesal sebab minta umur panjang sampai kiamat umur. Bayangkanlah alam ni, Nabi Adam 20 juta tahun contoh, 1000 tahun, 10,000. Itulah umur panjang. Yang kita minta panjang umur, kenapa? Panjang umur dengan keberkatan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanan yang berkat, bertambah kebaikan makan dia. Habis yang saya makan selalu sakit apa semua, itu ujian. Sebab kita makan tengok tak ada. Kita main bodal lah. Lepas makan pun tak ingat. Sedap betul lah dia ni tu. Cubalah ingat sikit. Sebab tu kita parah. Cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, jadi kena makan ini berkat untuk aku. Janganlah kau jadi aku ni macam penyakit. Tapi aku ni selera mencacau. Ya Allah. Durian ada, pulut durian ada, santan durian ada, segala-gala durian, tak ada durian. Jadi aku nak badal Allah, berilah aku benda ni. Dah. Makan. Ini tak, kita tuduh makan tu macam-macam. Oh dia ni kok makan kan, kerjaan datang gaut ni. Yang ni kan kepala sakit, yang ni mata buta, habis semua. Jadi makan, memanglah sakit. Nah ini tuan-tuan, sebenarnya hakikat begitu. Kalaulah kita pergi rumah orang, kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Makui maneh kita. Jangan. Lah mati ya. Maneh ya Allah Tuhanku, darah aku apa semalam gula 86. Ada ke 86? Maneh betul lah ya Allah, jadikan dia penawar. Ini berkah sebab aku berkunjung ziarah saudara ni. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh. Dan jadi elok. Sebab Sayyidina Khalid Al-Walid, kita dah sampai di Rum, orang Rum cakap, ini racun di sini, ini yang paling biso racun ni. Belum sampai baru niat nak makan dia dah mati. Ibarat begitulah. Kata Sayyidina Khalid Walid, tak ada apa benda dah. Allah SWT boleh menjadikan sesuatu tu, tak ada apa muskil pun pada Allah SWT nak macam ni. Baik sini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wal. Terbalik kan jangan cari rendap lah kan. Ya, jadi dah ni Sayyidina Khalid Walid. Sekarang nak test pula. Ustaz nak cakap tak maun. Ini nak berdakwah. Nak berdakwah, akidah tu nak dibuktikan bahawa Allah SWT ni, kita habis mengaji, kita sebut apa? Sadaqallahul azim. Maha benarlah firman Allah SWT yang maha agung tu. Makna dalam Quran tu tak ada yang ragu-ragu. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada ragu-ragu baginya, dalamnya, segala ceritanya. Ni bila makan madu, boleh elok kan makan madu. Madu ni tahun bila ni ubek ni. Dalam Quran sebut sifat, penawar. Sebab tu bila makan madu, ya Allah, madu ini kau sebut dalam Quran sebagai penawar. Sakit apa? Sakit hati ya, bongi. Kan? Nama tak naik Allah, sakit hati ni. Minum madu tu. Elok hati dia, tenang. Ya betul lah. Maknanya sifat penawar. Penawar ni bukan penyakit yang zahir. Penyakit yang batin itu lagi sakit daripada yang zahir. Itu dikatakan sifat mazmumah. Sifat yang tercela. Faham tak tuan? Maknanya jadi orang yang diserang penyakit mazmumah ni ialah orang yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang nak buat baik macam kita ni, yang nak pergi masjid, yang nak semayang, yang nak puasa 10 Muharram, 9, seboleh. Orang ni akan diuji dengan riak, sum'ah. Dia suka mempertontonkan amalan ni. Tak sengaja, tapi macam ada sikit lah. Dengan dia suka orang nyebut, dia ni bagus ni. Ustaz ni dia selalu masuk audio kuliah ni. Sebab tu Cikgu Mizi ikut. Contohlah, masuk. Tuan ni masuk dalam YouTube, tak pernah saya tengok apa komen orang. Sebab bila kita tengok, kita mungkin jadi sedih atau jadi jobo. Dua je. Alhamdulillah, perkongsian baik. Jobo kita tu. Aku tak tahu. Kalau orang tu kutuk, tak apa. Bondo dia sebut Ustaz. Kita jadi sedih. Apalah dia sebut. Apa pun cerita. Cerita pun nawas. Ya. Tak ada cerita lain. Contoh kan. Baik. Jadi, apa yang mampu kita buat, ialah segala kebaikan yang kita boleh lakukan. Nabi cakap orang yang ikhlas ialah orang yang sentiasa nak melakukan kebaikan yang dia baru tahu walaupun dia sebenarnya tak mampu. Jadi kita mula daripada kehidupan kita seharian dulu tuan. Ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada disebut, saya rasa kitab tu pun ada dibaca di sini kan. Ada ustaz baca. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggariskan dalam tu daripada bangun tidur sampailah nak tidur. Jadi yang saya sebut tadi, kita ni umur tak panjang, tapi Allah SWT maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Kita buat sikit sama dan lebih baik daripada umat dulu yang umur beratus-ratus tahun. Jadi termasuklah bulan Muharram ni. Ada yang Allah Ta'ala beri per day punya, ada per week, ada per month, ada per year. Makna dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun, dalam sekali semua hidup pun ada. Ada. Haji sekali semua hidup. Salat tasbih, sekurang-kurang Nabi sebut, salat tasbih itu buat hari-hari. Tak mampu setiap Jumaat. Tak mampu sebulan sekali. Tak mampu setahun sekali. Tak mampu juga sekali semua hidup. Tak mampu juga, dulu saya cakap berhenti jadi orang. Dah saya tak cakap dah. Tak mampu juga, jangan mati dulu sampai boleh solat tasbih walaupun sekali. Sebab tu bila bulan Ramadan tuan ada qiyamul lail ataupun ada program qiyam di masjid, pergilah. Biasa solat tasbih akan ada 4 rakaat. Kalau siang 4 rakaat straight, 1 salam. Kalau malam kaedah dia 2. Nak buat seorang boleh, nak buat ramai pun boleh. Tak ada masalah. Jadi maknanya bila diberi seseorang hamba itu pengetahuan yang diajar oleh Nabi SAW, kita tahu, kita buatlah tuan. Jadi saya nak kongsikan, waktu pernah nak habis, lambat pula jam dia berjalan. Dia bila ceramah tu dia lambat. Bila kuliah kadang capek sikit, pasal muka surat ada kan. Jadi, yang pertama tuan, selepas kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita akan melakukan ibadah kerana Allah. Ini pertama, ikhlas. Orang ini akan lepas daripada tipu daya iblis. Orang yang ikhlas, dia akan terlepas daripada tipu daya iblis. Iblis menipu dalam 2 cara. Yang pertama, menjadikan kita jahat. Senang cerita lah, jadikan jahat. Jahat ni pun jahat mulut, jahat mata, jahat tangan, jahat macam-macam. Sebab tu Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar man nahallahu an. Sebenar-benar orang Islam itu ialah yang selamat saudara Islam yang lain daripada kejahatan tangan dan lidah. Itu betul orang Islam. Mana kita tak tahu? Nabi cakap, jadilah orang yang baik. Sahabat tanya, macam mana nak tahu baik ke tidak ya Rasulullah? Tanya jiran. Makna tadi jiran kita dia boleh tahu. Dia ni baik. Abang ni baik. Pakcik ni memang baik. Dia ni memang tak kacau orang. Makna itu sebenar-benar orang Islam. Yang selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Lidah yang tak menyakit orang, tangan pun tak menyakit orang. Ini kena ingat tuan. Jadi macam mana nak buat? Kita kena muhasabah diri. Kenapa kita perlu buat? Sedangkan Nabi SAW dah cakap dalam hadis tadi. Orang Islam yang sebenar-benar takkan menyakitkan saudara Islam yang lain. Kemudian al-muhajir, orang yang sebenar-benar berhijrah, man hajar manahallahu an, iaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tegah daripada melakukannya. Baik tuan. Jadi bila kita dah faham ni tadi, kita beramal. Jadi bolehlah ya. Yang nak mencatat ni setakat yang saya ingat. Yang saya tahu
yang saya jumpa, yang saya baca, yang diajarkan, ya, yang dapat daripada Nabi SAW turun sampai kepada kita melalui lisan-lisan ulama, tutup guru kita. Maka sesungguhnya bila kita beriman, maksud apa? Yakin dan percaya. Bila yakin dan percaya ni buat tak? Buat. Kalau ada dakwa-dakwi, itu tak yakin nama tu. Makan ubek nanti kau kurus, ya kau. Lagi satu, jangan jaga makan. Itu petua untuk kurus. Betul tak tuan? Betul. Kalau nak kurus, jangan jaga makan. Jangan asal jaga makan. Itu maksudnya. Ni jaga makan. Jaga makan. Jadi jangan jaga makan. Itu ada orang bori kat sini tuan. Ustaz ni nampak badan dah naik ni Ustaz. Kau nak selesai sikit. Memang nak buat. Lepas tu jangan jaga makan ya. Makna boleh main badal? Tak, jangan jaga orang makan. Saya tengok gaya Ustaz ni jaga orang makan. Tengah malam jaga orang makan, pagi-pagi jaga orang makan, tengah hari memang makan lah. Jadi asal jaga ya makan. Jadi jangan jaga makan. Itu kena putus lah mengaji tu. Ni kita mengaji sekorek-sekorek. Dapat sikit lagi tu. Yahoo, ya benda-benda tu. Orang tu cakap kalau nak kuih jangan jaga makan. Itu maksud dia. Jadi kita beramal. Mana tadi bila kita bangun tidur, kita ambil daripada bangun tidur. Boleh tu ya. Bangun tidur ni tadi, kadang terbangun tengah malam. Ya. Bila kita dah sedar tengah malam ni tadi, kita sepatutnya apa? Kalau elok tahajud. Nabi cakap, solat yang afdal selepas solat fardu. Ini tulis. Siapa yang ada nak tulis, tulis hentan ya. Mana tu lepas ni kita tak jumpa lagi. Al-maklum lah, umur ni kawan tentu. Jangan main. Boleh jadi tuan-tuan dulu, saya kemudian. Tak mustahil juga, saya kemudian tuan-tuan dulu. Jadi tulis. Sebab Imam Syafi'i dah pesan, ilmu itu ibarat binatang buruan kamu. Kalau binatang diikat dengan tali, ilmu diikat dengan tulisan. Tapi Bukit Sedang ni alhamdulillah jemaah sini dia level dengan Imam Syafi'i tak jauh. Kan? Jangan marah tuan, dia gurau. Tahun baru ni gurau. Hari tu kita dah postpone kes kita tu pasal ada ceramah ni. Ceramah, satu ceramah membawa 2 kuliah. Kuliah akan datang pun saya nak minta postpone boleh tu. 12 bulan sebab nak tunggu keputusan. Pasal bakal YB dah ramai telefon saya. Kalau ni dia datang berziarah alam tu dah. Jadi saya kena tunggu, saya minta 12 bulan tu kita skip boleh tu ya. Kalau 12 bulan dah jadual kita. Kan? Keputusan apa tu nanti kita tunggu pula. Kan? Jadi bila terbangun tengah malam ya, terbangun lepas tu kita macam amai gilah kan. Saya tadi makan dah banyak, sup ekor semangkuk, tom yum, seafood pun habis semangkuk kita badal juga. Siakap tu separuh. Jadi dah lalap, suki dah tidur lalap. Jadi terbangun. Bila terbangun tadi nak pergi ke mana-mana pun tak teraya, maka bacalah doa ni ya. Maknanya doa apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Lalap balik. Tak apa, sekurang-kurang kita sedar nyawa kita daripada lalap ni tadi. Maknanya tidur ni tadi mati sebenarnya kan. Ya kok, ramai orang tidur tak bangun-bangun. Orang cakap dia ni habis dalam tidur tu. Dia punya mimpi bersambung-sambung sampai sekarang tak bangun-bangun dah. Dia kata apa memang lama nak mimpi kali ni dah. Mimpi kena usung, mimpi masuk dalam kubur. Lepas tu dikotok-kotok papan gendeng dia tang tapi tak apa keluar. Dia dah masuk ke alam barzakh nama. Nanti seakan-akan mimpi, mati ni seakan-akan mimpi nanti. Ya kah? Iya. Tak saya cuba mati dah sob. Ini peringatan tu dari sendiri kan. Sebab mimpi ngeri ni kata Sina Ali, yang bahaya itu kubur, yang paling bahaya orang masuk kubur tanpa persiapan. Ya men tuan. Masuk nanti kita pun tengok. Apalah putih baju ni, apalah tak berjahit baju ni, siapa punya kerja ni? Buka, apalah bau tanah. Kubur! Dua jeritan tu, satu gembira. Kubur, ya Allah. Dapat juga masuk dalam ni. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali bila dia balik, dia akan cium kain kapan dah. Bila aku dapat pakai kau ni? Kawan aku ramai dah pakai dah. Mana pun tuan, orang ni merindui kematian. Kenapa?
Kerana kematian itu permulaan kehidupan yang kekal abadi. Nabi sebut kubur itu satu taman di antara taman-taman syurga atau satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Tak ada talian hayat nak WhatsApp orang hantar itu, nak telefon kawan, pengarah TNB suruh pasang lampu, tak boleh. Semua tak boleh. Kalau kau sendiri jawab. Ya? Jadi, bila dah berdoa tadi, tidurlah balik. Kemudian, bangun sebelum subuh. Kita azan. Mana? Kau tahu ke? Tahu ke? Dia kena dapat mandate, ya? Yang memegang cop moho tu dia boleh bagi pengesahan dengan kita memandai-mandai. Itu namanya rampasan kuasa tanpa rela. Sebab Bilal dan dia ada mendapat pengiktirafan daripada Nabi dan selagi mana terdengar suara Bilal ni oleh apa-apa ni yang ada semasa azan, maka semua akan menjadi saksi. Sebab tu Nabi sebut dua perkara yang kalau manusia tahu tentang kelebihan dia, pasti mereka akan berabut mendapat walaupun terpaksa diundi. Yang pertama azan, yang kedua saf hadapan. Jadi kita dah tahu ni, kita cubalah. Tapi janganlah kita biasa lah. Dan pagi esok dah tiba kita terpacak dah tak boleh. Sebab kita ada undang-undang kan. Ya, dah ditentukan. Ini maksudnya ke rumah ke mana-mana, lamutan, camping. Kita pilih azan. Tempat yang dah ditentu oleh pemerintah dan kita mana-mandai. Ya kita pula test 1, 2, 3. Apabila ni start cakap kelebihan dah. Bila ke mana? Tiba, jangan ya. Baik. Kemudian bangun pagi. Bangun saja tidur, baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Tuhan yang telah menghidupkan kami selepas kami dimatikan, kepadanya kami dikembalikan. Jadi kita nak ke bilik air, kita berdoa jugalah supaya tak ada syaitan yang melihat aurat kita. Sebab syaitan ni bila dia tengok dia jadi tak ngam lah hari tu. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu ataupun huwa. Bila kita pun berwudu, solat. Kalau sampai nak solat tahajud, solat malam walaupun pukul 5.30 sebelum subuh, boleh tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, solat hajat, istikharah. Orang yang bangun sebelum subuh ni tuan, orang ni dia ada keberkatan dalam hidup. Allah Ta'ala pilih dia untuk berada dalam keberkatan. Sebab apa? Orang yang bangun sebelum subuh ni pasti dia akan solat 2 rakaat dan dia akan menjadi orang yang paling kaya pada hari itu. Nabi cakap, rakatan qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lalu dia pun solat 2 rakaat, lepas azan solat 2 rakaat, lepas itu dia solat subuh berjemaah. Maknanya kalau sebelum subuh 2 rakaat ni dah hebat dan seperti dunia dan seisinya, solat subuh itu macam mana? Kalau sport rim 10,000, kereta takkan 3,000. Kan? Nah, lagilah mahal. Itu maksud dia. Maka semayang subuh berjemaah. Orang lelaki khusus. So bagi cuti, lusa kerja, tak kisahlah kerja ke cuti ke, cuba azam untuk solat berjemaah. Ya. Kalau habis solat nak capek, keluarlah, tak ada masalah. Jangan dimarah imam nak baca panjang, nak baca pendek. Ini bila waktu lambat, imam boleh baca pendek. Waktu capek, imam boleh baca. Tak. Ya, tu terpulang ke imam. Subuh ni pun digalakkan lambatkan sikit. Pasal pagi ni banyak ketemeneh. Nak cari petang Melayu tak jumpa-jumpa. Nak cari kunci kereta pun tak mana hilang. Kan? Surau sebelah rumah sebenarnya. Cari kunci kereta nak kita balik. Cari baju tak jumpa, cari itu semua tak jumpa. Pagi dah nak keluar tiba-tiba perut sakit, masuklah balik. Jadi berilah sikit lanjutan, ya, panjangan sikit. Kemudian dah solat tadi Nabi cakap barang siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu taala sehingga naik matahari, lalu dia solat 2 atau 4 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Taman Nabi cakap. Itu solat sunat Isyraq nama dia. Duduk. Habis macam mana nak pergi kerja? Tak apalah. Ala kulli hal. Tapi kalau ada kesempatan, tunggulah. Hari Sabtu biasa ada kuliah. Ustaz akan baca kuliah sampai syuruk. Okay, kita berhenti solat sunat Isyraq. Masa itulah ambil. Dapat seminggu 2 kali pergi haji pun Alhamdulillah. Orang lain setahun sekali. Kita seminggu 2 kali.
Maksud pahala haji. Jangan dah buat solat sunat isyraq, lepas tu tak daftar. Withdraw lah balik. Dah dapat haji yang seminggu 2 kali. Jangan. Pahalanya saja. Pahala ni tuan, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan jelmakan dia. Ada dia punya zat dia. Dia ada bentuk dia. Itu kehebatan orang Islam tuan yang kita yakin dan percaya ni. Sebab tu kita buat. Orang yang yakin dan percaya yang dia buat. Sebab dia dah nampak dah. Jadi akan dijelmakan. Haji itu mungkin dalam bentuk bangunan. Korban dalam bentuk cenia. Sedekah dalam bentuk cenia. Zakat dalam bentuk cenia. Zikir, selawat dalam cenia. Dia akan dibentukkan. Jadi solat sunat isyraq 2 atau 4 rakaat. Lepas pada tu solat sunat duha. Orang yang solat sunat duha 2 rakaat, sungguhnya dia telah bersedekah untuk 360 sendi yang Nabi cakap. Dalam badan kita dia ada 360 sendi. Setiap satu ni perlu disedekahkan. Kita nak bersedekah ala kulli hal. Kadang pergi masjid, kadang duit tak bawa, kadang itu ini semua dan sebagainya. 2 rakaat tu selesai untuk bersedekah. Kemudian 4 rakaat dikeluarkan daripada golongan orang yang lalai. 6 rakaat dimasuk dalam golongan ahli ibadah. Kalau 12 rakaat Nabi sebut, aku jamin satu tempat baginya di dalam syurga. 12 rakaat ni besok dilakukan kalau kita tidak bertahajud malam tu. Dia menjadi qada kepada tahajud. Kemudian masuk waktu zuhur, apa nak buat? Bersiaplah untuk solat zuhur. Dia punya qabliyah dia 4 rakaat sunnah muakkadah yang sangat dituntut. Nabi kata bang siapa menjaga 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka. Jadi buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Kemudian asar pun begitu juga. Yang nak bagi tahu 4 kan tuan, nak bagi tahu janganlah pukul 2 baru nak siap itu. Kalau nak pergi masjid dah tak ada dah. Mana awal ya. Awal tadi mana habis azan sampailah kita nak sembahyang 4 rakaat tu. Tapi kalau bersendirian tak ada masalah. Kalau kita solat pukul 4 sekalipun zuhur, kita buatlah 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Asar pun begitu juga, ada hadis sahih mengatakan Nabi sebut barang siapa yang mendirikan solat sunat 4 rakaat sebelum asar, Allah Ta'ala jauhkan wajahnya daripada api neraka. Kemudian kita sembahyang maghrib, lepas itu kita sembahyang isyak, kita solat ba'diyah isyak 4 rakaat juga. Ya. Kalau saya sebut 1 salam. Orang yang solat 4 rakaat selepas isyak seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Makna dalam sujud kalau kita berdoa, mudah-mudahan Ta'ala kabulkan. Kemudian setiap kali lepas solat fardu, jangan lupa baca ayatul kursi. Nabi cakap jarak di antara seorang itu dengan syurga hanyalah kematian bagi orang yang baca ayat kursi setiap selesai solat fardu. Lepas itu baca doa, minta Allah Ta'ala tolong untuk kita beribadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian jangan lupa baca sayyidul istighfar. Ini untuk amalan harian kita tuan-tuan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai habis. Selepas subuh, lepas maghrib. Baca lepas subuh, mati siang tu masuk syurga. Baca lepas maghrib, mati malam tu masuk syurga. Kemudian dah lepas sembahyang isyak ni tadi, janganlah banyak berkata-kata hal dunia. Ini ada direkam oleh Imam Ghazali. Melainkan perbanyakkanlah berkata hal akhirat ataupun taruh tidur. Nak pergi ke Tamyam, tak ada masalah. Pergi ke Tamyam, muzakarah. Entah punya pandangan macam mana? 12 bulan ni. Anak punya pandangan kabur lah. Nampak. Contoh kan? Jadi, macam mana kita nak buat? Kita istikharah lah. Istikharah. Kata ulama, tidak akan rugi orang beristikharah itu, melainkan ditunjukkan apa yang benar baginya. Sebab istikharah itu maksudnya meminta kebaikan. Jadi kita minta pada Allah SWT, pasti Allah Ta'ala beri yang terbaik. Sebab tu solat istikharah dan ini pun boleh amalkan juga harian. Lepas duha, buat istikharah. Ataupun bangun tahajud malam kan, buat istikharah. Istikharah apa? Saya semua dah okey, tak ada letak. Istikharah kita tak tahu nak pakai selipar hijau ke selipar merah. Itu pun istikharah juga. Bila kita istikharah,
Sepatut kita pakai yang merah, tapi kita pakai yang hijau. Rupa-rupa yang merah tu ada paku tokan yang telah diteruk racun. Siapa lah punya kojo kan? Contoh. Maka kita pun selamat pakai selipar hijau. Yang nak buat onar tu, alamak. Besok pagi dia tukar pula paku tu, buh ke yang hijau. Malam tadi kita istikharah, kita pakai yang merah pula. Alamak, miss lagi kita. Hanya Allah Ta'ala yang beri petunjuk. Betul ke tak ni? Betul kan? Sebab apa? Sebab kita minta pada Allah SWT. Takkan kecewa orang yang meminta pada Allah SWT. Tapi orang yang minta pada manusia, pasti mereka akan kecewa. Minta 3, dapat setengah. Minta setengah, memang tak dapat-dapat. Tapi pada Allah SWT, minta 1, Allah Ta'ala bagi 10. Allah Ta'ala bagi 700. Allah Ta'ala beribu-ribu Allah Ta'ala bagi. Dia masalah. Allah Ta'ala maha kaya. Maka tidak akan kecewa orang yang menggantungkan harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pasti kecewa orang yang menggantungkan harap pada manusia. Salah kita. Kita gantung harap pada manusia, betul kita marah dia balik. Kau ni cakap tu semua bikin lah. Marin masalah dan bentar baik. Saya nak jawab. Habis macam mana? Minta ke Allah Taala lah. Kau ni pun satu, tapi masjid hari ceramah kajian. Iyalah, lupa. Kau minta masalah, dan pun minta masalah. Kau ingat dan minta apa? Wah, dia marah kita balik. Walau dia mana tak perform. Contoh. Kan? Jadi, itu dalam harian lebih kurang. Ya. Dalam harian. Kalau mingguan pula apa? Hari Jumaat. Orang lelaki khususnya jaga, ambil sunnah hari Jumaat. Pakai pakaian serba putih, bau-bauan, buang kuku, cukur bulu-buluan di badan, trimisai dan sebagainya. Kemudian, membaca surah Al-Kahfi. Nabi kata, bang siapa membaca surah Kahfi Jumaat tu, maka dijauhkan dia daripada fitnah sehingga Jumaat akan datang, termasuk fitnah Ad-Dajjal. Mana turun Dajjal dia selamat. Kemudian yang membaca habis 110 ayat, Allah Ta'ala akan jadikan cahaya daripada kaki dia terus sampai ke langit. Yang baca 10 awal 10 akhir daripada kaki sampai kepala bercahaya. Alhamdulillah lah bercahaya. Yang gelap yang tak nak baca langsung. Tak nak baca dia buku macam tu kan. Banyakkan berselawat. Ya, khusus pada hari Jumaat. Orang yang baca sebagian ulama membaca selawat Al-Ummi pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, diampunkan dosa selama 80 tahun. Apa selawat? Ni tuan-tuan nak tanya mana sumber ni daripada kitab, saya dah tak ingat. Dan sebab saya pun sekolah buluh kasab juga dah. Dapat ujung pangkal lesap, dapat pangkal hujung lesap. Ni ada rakaman yang dia cakap. Mana kitab Ustaz? Dia tak apa, dia jawab dah, carilah sendiri. Kan? Saya senang kan tuan. Biar ada Jabatan Mufti ni. Mana kambing ni? Mana tuan dan jumpa tadi? Dah lupa. Kan? Habis kau tak boleh cakap, macam nak cakap? Mana kau belajar masak sodap nak mana ni? Tak ingat dah. Kau makan dah. Tapi tak ada lah tanya orang. Ui, sodap betul lah. Tambah lagi. Tak ada lah tanya orang kata meneh lah. Apa kau buh ni? Sorai kau, sorai cih kau, sorai pohon ayam kau, sorai kampung. Tak ada tanya orang di badal. Sampai habis 3 ekor yang hutan. Dah habis itu, ni kat mana? Dia berkata sadar. Kan? Bab makan tak ada tanya kan? Bab hukum betul lah. Kita nak mengkhususkan, tapi jangan terlampau banyak kita meneh. Kata Imam Ghazali, ulama yang banyak kita meneh tu tinggalkan. Ini tak boleh. Ini air ni balik ke mana ni? Orang ni ambil pergi siapa ni? Tanah orang ni ada air tak ada. Mana kita tahu? Dia dah masuk dalam botol, kita badal lah dah. Kok nak, kok tak nak, jangan. Ini habis macam ni. Kali apa? Mana beli kali ni? Kau ni kang. Itu tak boleh tuan ya. Bukan kita cincai dan bukan kita terlalu nak menyelidik pula. Baik, habislah seminggu tu. Maknanya jadi puasa Isnin Khamis. Ya, itu sunnah. Nabi juga kalau nak puasalah 3 hari sebulan. Iaitu paling kurang 3 balih, 4 balih ke 5 balih. Hari putih. Kalau tak Isnin Khamis. Bila ditanya tentang puasa Isnin, Nabi cakap, fihi wulitu wa fihi ub'ats. Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku dilantik menjadi Rasul. Jadi Nabi puasa hari Khamis dengan Isnin Khamis. Kita buatlah tuan. Allah Ta'ala maha kaya. Bila bertambah usia kita, dulu saya pernah sebut, beza orang muda dengan orang senior ni, orang muda badan kuat, iman dia lemah. Kita memuda dulu. Kan? Kita tu termasuk saya lah maksud tuan. Sebab tu saya sebut kita. Kalau tak, tuan-tuan memuda dulu, saya tak termasuk. Tapi bila sebut kita tu, lebih kurang sikit lah tu kan. Kemarin kita main takraw sampai maghrib, ngadam sampai isyak. Main takraw sampai isyak. Sebab ada lampu.
Dia kek dah lulus kan lampu tu. Jadi tak berhenti, siang malam sama, pampung main. Surau sebelah. Sampai ke subuh berburak, salatu khairum minan naum. Semayang lalu imam tak apalah, imam dah tua dan muda kita. Jadi orang muda badan dia kuat, iman dia lemah. Orang yang senior badan dia lemah, iman dia kuat. Sebab tu majoriti yang ada dalam masjid ni, kita tengok kawan itu. Kan? Kebanyakan kalau janggut tak putih semua, ada putih sikit macam sana. Maksud itu dah mula dah tu. Dah mula menghampiri tahlil arwah. Kawan lah, bukan kita. Kan? Maknanya apa? Orang yang badan dah lemah, iman dia Ta'ala bagi tambah kuat. Marin dia sibuk bekerja, sibuk itu, sibuk main gitar, sibuk nyanyi. Sekarang nak nyanyi tak boleh pegang mic pun gigil. Apalah tak mahu dekat ni sebab lengan ni tak boleh nak bengkok sampai sini. Itu dah. Nak beritahu lah tu, jangan nak nyanyi mana boleh, tak ada masalah, tapi kurang-kurang kan. Karaoke kat rumah, jangan pergi karaoke kat lain. Ni majlis kahwin berjoget kan tari robah, tari bungkus dagang dah habis kan. Jadi jangan ya. Contoh, betul tuan. Makan pun kita dah tak boleh. Banyak tak boleh makan. Poso. Poso. Isnin Khamis makan yang tak boleh poso. Di mata pun tak apa, nak lalap tidur, tahajud. Orang muda dia tidur, dia suki dia tidur lalap. Waktu dia tidur, langsung sampai pukul 1 tengah hari kan tidur, dia boleh tidur. Cuba kita umur macam ni, bangun kau sebelah. Ui, rasa macam berakhir dunia ni lah. Kau sebelah kita bangkah, tak pernah-pernah kita buat dah sekian lama. Tak mahu dah tidur, buat tidur pun lah. Jaga dia, tidur, jaga dia. Pasal dah tak mahu. Kan? Nak bangun duha ada contoh Jadi buat alhamdulillah, mana Ta'ala Maha adil, Maha pengasih, Maha penyayang. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala ta'qilun. Orang yang Ta'ala tambah umurnya, Ta'ala kurangkan kejadian dia, qadarat dia kurang, apa kata berfikir dia. Maknanya tadi nak melasak yang habis tak ya. Jadi kita buat. Kemudian dalam bulan pun samalah, ada puasa hari putih 13, 14, 15 kalau boleh kita buat. Dan dalam setahun barulah sampai kita kepada hari-hari yang Ta'ala kurniakan kelebihan padanya. Bulan Ramadan ada kelebihan puasa, ada malam Lailatul Qadar. Jadi kita buat sungguh-sungguh. Kemudian Syawal ada juga kelebihan iaitu puasa 6 bersambung dia dengan Ramadan. Nabi cakap man shoma Ramadan summa atba'u sittin min Syawal ka'annahu shamud dahar. Bang siapa yang puasa sebulan bulan Ramadan disambung 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Kita pun fikir ahli matematik macam mana lah boleh jadi 30 campur 6 baru 36. Sebab orang yang menyambung puasa Syawal 6 hari, pom Allah Ta'ala darabkan 10. 36 darat 10 sama juga 360 hari. Tak setahun tu. Nampak tuan? Tak payah kita nak matematik mana-mana dah. Simple lah matematik kan. Maknanya kok tak nak puasa 6 dapat 30 hari ya. Tapi bila puasa 6 seperti orang pakai minyak apa engine treatment, dia masuk ni mencanak kita. Orang lain boleh lagi 50, dia 65, lebih 5 balik. Sebab dia pakai ni. Samalah. Orang lain puasa 30 hari, dia puasa 36 hari campur Syawal 6 hari, dia mendapat 10 kali ganda seperti setahun, itu 360 markah. Habis Syawal. Masuk Zulqa'dah. Bulan haram, bulan yang dimuliakan. Bulan haram ni ada apa? Dalam Quran sebut 4 bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Safar. Apa maksud Muharram? Apa maksud bulan haram? Bulan yang dimuliakan. Di bulan-bulan ini diharamkan berperang, tak boleh. Ya. Bulan ini digandakan pahala bagi orang yang melakukan ibadah. Sebab tu kita konal 4 bulan ni. Macam kita konal toke-toke lah. Ini toke omeh. Kau paling-paling pun cincin bola rotan setakat 500 dia lempar kat kau ni. Kau baik-baik dia. Kita pun Assalamualaikum bos. Salam. Hari ni 7 kali buat bagi salam kat saya. Mak dia ambil lah cincin tu dah pergi balik. Contoh dah dapat. Contoh. Ya, kita kenal. Yang ni toke durian, musangking, kereta dia rusak. Kita hangkit kereta tu tolong. Tayar bocor, kita jadi tayar kempek. Sampai rumah. Dapat selori durian, musangking.
Kita kenal. Sebab tu kita bulan ni pun kita kenal. Supaya kita ambil kisah. Bila tak kenal, kita tak ambil kisah. Sebab tu di Mekah ni tuan, satu yang nak ditunjuk oleh Allah SWT, semuanya manusia di sisi Allah SWT. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia yang banyak-banyak ragam, banyak color ni, orang yang paling bertakwa. Sebab tu kat Mekah tuan, kadang-kadang orang kat Malaysia ni, dia somebody, tapi bila dia pakai ihram, kita tak kenal lah. Kono pula sebab tu ihram, orang yang dalam ihram tak boleh bercukur, bergunting. Kita tengok macam muka macam itu, rupanya Tan Sri. La ilaha illallah, Tan Sri. Saya jumpa Datuk Zulkifli dulu, saya panggil dia abang. Datuk Zulkifli mufti wilayah. Saya nak pergi keluar duit dekat Jannah Dariah tu. Saya abang, mana nak keluar duit tu Haji? Dekat atas tingkat satu. Saya kata abang ni macam kau pernah tengok. No dah jumpa abang. Pasal dah sama man gitu. Lepas tu orang cakap, kenal dia Dr. Zulkifli Al-Bakri, la ilaha illallah. Yang selalu keluar TV, anda dah tahu kan. Dah sama man, manusia mendaru. Kalau dah pakai ihram tuan-tuan, menteri, mufti apa semua sama. Golek gelantang wah pokok je ni, berjambang ramai. Itu kelebihan. Ada kelebihan. Taklah nak beritahu bahawa manusia ni sama di sisi Allah. Yang beza takwa. Kalau kita ni beza harta tuan, kita yang tak ada harta sedih. Sebab tu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, orang yang berharta dia boleh sedekah. Kami ni tak ada macam mana nak buat. Nabi aja baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Daripada perbendaharaan Allah, itulah yang dikatakan al-baqiyat, kata ulama. Yang amalan dia menyamai kekayaan segala-gala. Lalu orang-orang susah ni merahsiakan daripada sahabat yang senang-senang. Finally sahabat yang senang-senang pun dapat tahu. Dan mereka beramal juga. Nampak kan? Walaupun dah kaya, selalu menyumbang, selalu ni apa semua, dapat baca ni. Baca juga. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Sebab sahabat ni guru Nabi SAW. Baik, bila kita dah baik tu, setahun sekali kita jumpa. Muharram yang kita lalui ini tuan, masuk bulan Muharram ni, yang bulan dimuliakan, dilipat gandakan ibadah, dan harus diingat dosa juga dilipat gandakan. Mencuri salah, curi tabung masjid 2 kali salah. Tapi jangan dibeduk, kau 2 kali salah ni badal lempar pengsan. Jangan. Tanya dulu, apa masalah awak curi? Saya ni kalau sehari tak mencuri tak boleh. Janganlah curi tabung masjid. Habis nak curi apa? Jangan mencuri. Ni kita jangan curi tabung masjid. Bila curi bank, jangan. Jangan mencuri, berdosa kan. Habis macam mana? Kita bagi ke duit. Duit saya banyak kat rumah. Saya memang suka mencuri. Jadi tak apa, kita tawarkan dia menjadi Bilal. Hari-hari kau boleh curi kan. Nama kunci ni kan. Tak nak kan tuan. Bila kita macam tu, dia akan insaf. Awak tak payah nak susah pecahan tabung. Ni kunci yang depan, ini kunci yang belakang, ni kunci. Awak ambil lah berapa banyak awak nak kan. Itu psikologi lah. Tak nak dah, saya nak sikit dah. Tak dah, awak ambil lah semua masjid ni, awak nak ambil, angkut lah kan. Baru dia tu, sebab orang perempuan, kalau suami tu nak keluar, suruh dia keluar. Jangan ditahan-tahan. Ini tak, orang perempuan ni dia Menteri Pertahanan, ditahan-tahan lah. Semua ditahan. Keluar pun tak lepas. Nak pergi tu, siup terhitan. Malah. Nak tinjau kasut ke luar. Apa pun nak kasut? Takut ada orang ambil. Tak ada siapa nak ambil kasut. Masuk tu. Mana pergi tu? Minum teh. Ada sebelidi ke depan teh. Tak lepas. Jangan. Dia lagi tak dibagi tu. Lagi dia memberontak. Piduk baca Yasin. Takkan dibaca dah. Apa abang baca Yasin? Ada niat ke mati copet. Jangan. Dia kalau disuruh. Itu orang tu tua dulu. Panjat lagi tinggi. Kita turun. Kalau disuruh turun, dia lagi naik. Jadi, abang nak ke mana bang? Abang nak pergi mancing. Kejap bang. Baik betul tak ada. Siap baju kat sebeg besar tu. Beg Samsonite MP Umrah tu. Ni abang, apa benda ni? Baju. Ku abang nak balik bulan depan ke mana tahuan kan? Abang pergi mancing kat parit. Yalah, kadang mana tahu. Jumpa lah kawan-kawan. Nak ajak pergi laut. Ni apa bang, baju dah siap. Jubah apa semua dah kuat abang teringat. Tapi masjid ke mana dah tahuan kan. Lepas tu makanan sekejap bang nak bungkus yang boreh apa. Tak payah dah apa awak ni. Tak edit dia pergi dah. Ibu ni lain macam cuman tu biar. Tak edit dia habis. Tak edit dah. Ini ditahan lagi dah. Jangan ya. Disuruh.
Jadi sama juga kalau orang tu nak ambil, Cina adik, kau janganlah pecah-pecahan. Muak nak repair ni. Ni kunci ya. Kau buka sekarang. Kau tengok ada duit. Menggigil lah sini. Apalah baik nak. Lama dia jadi geng masjid akhir. Itu dakwah ya. Sebab apa? Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun jumpa Fir'aun. Allah Ta'ala cakap baik-baik. Cakap lemah lembut. Bukan dimarah-marahan. Sebab Fir'aun ni tara, innahu tara, melampau jahat, dia mengaku Tuhan. Tapi Allah Ta'ala tetap perintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bercakap baik-baik. Itu metode dakwah kita. Jadi time pun dah nak habis. Maka setahun sekali itulah Muharram. Orang yang berpuasa pada 10 Muharram, Nabi kata aku berharap agar diberi keampunan. Ujung Muharram dan yang lain tadi semua kan tak apalah. Sebab apa? Sebab puasa pun dah habis 10 hari itu, 2 hari lepas. Yang berpuasa, Alhamdulillah. Ya, sebagai ulama' cakap, barang siapa yang puasa pada 10 Muharram, dipanjangkan umur tahun tu dia tak mati. Dah comel. Tak, jangan. Minta panjang umur supaya jumpa Muharram tahun depan. Ya? Atau mungkin juga jumpa Muharram kawan-kawan semua sekolah tadika kita dulu. Syukurlah aku dapat jumpa kau kan. Nah, contoh. Jadi, kita tetap berharap supaya kita diberi peluang untuk hidup lagi dengan keberkatan sebab kehidupan itu merupakan modal dan amal ibadah itulah perniagaannya, keuntungannya dapat masuk syurga dan pengampunan Allah SWT masuk syurga, itu saja. Jadi puasa Muharram sehari sebelum Nabi cakap kalau aku hidup aku puasa sebelum 10 tu yang afdal 9, 10 seboleh. Yang puasa hari ni jadi tahniah, yang tak sampai tahun depan insyaAllah ya. Yakin minta Allah Ta'ala, ya Allah jangan matikan aku dulu, aku nak puasa 10 Muharram tahun depan. Sebab orang yang memuliakan Muharram, dalam kisah masyhur ada orang Yahudi, dia memuliakan orang yang memuliakan hari Ashura, dia Allah Ta'ala beri kurnia syurga, dapat dia masuk Islam. Itu orang Yahudi kan. Ya, kalau orang Islam macam kita ni memuliakan hari-hari kebesaran ni, lebihlah lagi mudah-mudahan dengan syarat kita faham, kita yakin, kita berusaha untuk mendapatkannya. Jangan diperlekeh yang kena usaha-usaha lah dan nak makan. Tak. Ya, kita cuba buat. Jadi cukup sekadar itu dulu tu ya. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lang minta kat tu ni minggu depan 12 tu minta kita tangguhkan juga tuan ya. Insya-Allah. Pasal ada ramai kawan nak datang ziarah. Dia cakaplah kan yang lepih kan tak lepih semua nak kita raikan ya, kita doakan yang terbaik untuk negeri kita ni, tanah air kita ni, dan terbaik pada orang yang dikurniakan amanah untuk memimpin kita doakan mereka diberi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenar-benar orang mukmin. Dan last saya nak beritahu, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mengasihi saudara Islamnya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Dalam arti kata dia nak saudara itu mendapat apa yang dia suka. Kalau dia suka tenang, dia nak saudara tenang. Dia sehat, dia nak saudara sehat. Kalau dia kaya, dia nak saudara kaya. Kalau segala-galanya lah, dia tak suka saudara itu disakiti, apalagi dia yang tukang menyakiti. Jadi semualah kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Ta'ala terima amalan kita yang sedikit ini di atas muka bumi ini, jadi sebab untuk kita mendapat keampunan dan dikurniakan syurga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu dulu perkongsian kita untuk malam ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Kalau ada yang terguris hati, tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri yang bercakap. Dan kita semua, kita akan mati dan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tanggungjawab ni boleh dikurangkan bila kita minta ampun, bertaubat daripada kesalahan yang kita sedar mahupun yang tidak kita sedari. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.